Hai Hampa, Assalamualaikum. Okay Hampa, untuk hari ni Cik tertarik untuk nak kongsi dengan Hampa berkaitan tentang KKN Desa Penari. Dia sekarang dengan filem dia yang meletup-letup dan juga orang kata peminat dia pun ramai, dan yang amat menakutkan apabila ada yang menonton filem ni sampai tahap mereka kena rasuk. Okey, apa maksud KKN? KKN tu sendiri adalah singkatan daripada perkataan Kuliah Kerja Nyata, yang mana pada awalnya cerita ni dah pun viral ataupun heboh diperkatakan dekat Twitter pada tahun 2019. Kisah nyata ataupun kisah benar ni dia bermula apabila 5 orang sahabat ataupun 5 orang mahasiswa ataupun mahasiswa mereka mengerjakan program di tempat yang mereka menuntut ataupun mereka belajar, yang akhir dia membawa mereka ke sebuah desa yang terpencil jauh dekat pedalaman dan disebut Desa Penari, yang mana kelima-lima mereka tu dah pun diberi amaran, diperingatkan jaga batas mereka sewaktu mereka dekat situ, jangan melewati gerbang terlarang yang ada dekat situ. Tapi hampa, budak muda, jiwa muda, mereka ni akhir dia ingkar dan mempelecehkan ataupun mempelekehkan amaran yang dah dibagi kat mereka, seolah-olah tak ada apa pun yang mereka perlu takut. Mereka macam tak berapa nak percaya, dan akhirnya mereka diganggu dan diteror kalau bahasa Indonesia dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang mana mula menghantui diri mereka satu persatu. Kejadian mistik ni tak payah cerita, kira mereka dah sering sangat diganggu ataupun menghantui kehidupan mereka sewaktu mereka dekat Desa Penari ni. Dan watak yang dipegang oleh seseorang yang dinamakan Nur dalam ni, yang mana dia ni, diri dia adalah seorang manusia yang diberi anugerah, dia boleh rasa dan dia boleh tahu, dia peka dengan hal-hal gaib. Dia tahu ada kehadiran makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk yang tak kasat mata tu ada di sekitar mereka. Video pula, dia ni pula sampai ke tahap dia rasuk untuk menari sebuah tarian. Ancaman kejadian mistik dan seram pada 5 orang sahabat ni tadi, mereka berterusan makin kuat, yang mana sampai ke tahap si Nur ni dia kena rasuk dengan seorang nenek tua, dan dekat situlah nenek ni bagi tahu kenapa mereka dirasuk. Dan semua ni adalah berpunca ada di antara sahabat mereka ni yang dah langgar pantang larang, yang sewaktu mereka dah mai, mereka dah diberitahu tentang pantang larang tu dan dia ni dah langgar. Okey hampa, dalam cerita ni hampa juga dapat tengok satu sosok ataupun satu watak seorang perempuan yang digambarkan separuh manusia dan separuh ular. Dan Cik tertarik nak kupas tentang siapakah watak siluman manusia dengan ular dalam cerita ni. Jadi yang ini cerita dia. Okey hampa, sosok manusia separuh ular yang ada dalam filem ataupun cerita ni, dia adalah Badarawuhi, yang mana berasal daripada sejenis lelembut ataupun jin, makhluk gaib yang digambarkan sangat cantik. Dan dikatakan Badarawuhi ni dia adalah bekas murid Ratu Laut Selatan Nyi Roro Kidul,
yang mana dia dah diusir daripada kerajaan dan dia merasuk Ratna Nareh. Siapa Ratna Nareh ni? Ratna Nareh ni, dia adalah seorang gadis yang melarikan diri dan bersembunyi kerana kekejaman pemerintahan Belanda time tu ataupun pada masa tu. Dia bersembunyi dan juga bertapa untuk mempersiapkan diri dia. Okey. Dalam pada tu dikatakan Ratna Nareh ni dia singgah dekat sebuah kampung ataupun desa yang mana dijaga oleh seorang lurah. Kat sini kita panggil ketua kampung ataupun penghulu, yang mana dia ni sangat mempelekehkan kaum wanita ataupun perempuan. Semua wanita ni dia akan goda, dia buat benda tak elok, dia ganggu dan dia piakkan macam tu. Okey. Dan kerana cantiknya Ratna Nareh ni tadi, dia pun tertarik pada Ratna Nareh dan dia ada niat dan juga maksud tertentu untuk merosakkan si Ratna Nareh ni. Apa? Jadi dia pun fokus pada tujuan dia, dan depa ni ataupun mungkin dia dengan kawan-kawan dia ni pergi dekat tempat si Ratna Nareh tu bertapa dan cuba nak laksanakan kerja jahat yang dia dah rancangkan. Tapi apa? Dek kerana kesaktian dia ni, si Pak Lurah ni tadi ataupun ketua kampung tu, sampai dia terpelanting dek kerana kuasa Ratna ni. Dia ni sampai terpental dalam bahasa Indonesia dan bagi bahasa Malaysia kita terpelanting. Dan sejak itulah si Ratna Nareh ni dia menjadi ketua kampung dekat situ, dan dekat kampung tu ataupun desa tu terdapat sebuah kolam mata air dekat gunung pergunungan yang dipanggil Sendang oleh masyarakat di sana. Maksudnya Ratu Pantai Selatan tu pun selalu akan mengunjungi Sendang ataupun mata air tu tadi. Terletak di utara Jawa. Okay, apa? Kononnya pantang bagi masyarakat dekat situ untuk menari. Tambah-tambah lagi kalau hampa menari dia dengan muzik gamelan. Jadi pantang untuk siapa-siapa pun tak kira lah menari dekat situ diiringi oleh muzik gamelan. Si Ratna Nareh ni dia duk rasa diri dia hebat. Dia ada ampuh ataupun dia kebal, dan ilmu dia yang dia rasakan dah tinggi. Dia dah mampu menakluk makhluk-makhluk halus ataupun makhluk gaib. Dia tak entang lah ataupun dia tak heran dengan apa yang dah dipersyaratkan dekat situ, apa yang tak boleh buat. Dia seronok menari apa? Dia seronok menari diiringi dengan muzik gamelan yang sememangnya dilarang dekat situ. Dan dia berkata kalau ada siapa-siapa yang berani suruh dia berhenti ataupun menentang dia lah, dia akan hancurkan orang tersebut, tak kira lah siapa dia tu. Dikatakan makhluk halus yang masuk ke dalam Ratna Nareh ni, iaitu pada Rawuhi tadi, dia memang akan selalu macam tu, menari tanpa henti. Dan sekiranya jasad Ratna Nareh dihancurkan, barulah dia boleh berhenti. Selagi jasad Ratna Nareh ni ada, ia akan terus macam itulah, menari dan menari. Okay, apa? Ratna Nareh ni digambarkan berpakaian cantik sangat apa? Dia ni kerana dia ni suka menggoda lelaki-lelaki yang ada dekat sana.
dekat tempat tu dengan berkebaya, ya, selendang garis hijau, yang mana dia mampu apabila dia goda laki-laki ni tadi, mereka akan lahirkan lebih banyak keturunan mereka dalam bentuk anak-anak jinulang. Okey, nampak? Dan apa yang cik tengok sinopsis daripada cerita yang kita dah tengok dan kita dah baca, kita ambil tahu tentang sikit-sikit mengenai KKN ni. Kita cuba selam tentang kepercayaan masyarakat Indonesia dekat sana, dan bagi cik lah pandangan cik. Secara jujur, dia memang dekat mana-mana tempat pun dia ada pantang larang dia tu sendiri. Tapi di Indonesia ni depa lebih lagi orang kata terbaik dengan kepercayaan mereka, dan mereka masih lagi punya tempat-tempat yang kebanyakannya angker. Jalan-jalan raya mereka kat sana pun boleh dikatakan betul-betul menyeramkan, dan juga nak kata percaya pun tak percaya pun tak kita ni. Tapi apabila kita hayati dan juga ikut tentang cerita-cerita yang dah dibuat dekat sana berkaitan dengan sejarah dia, buatkan kita jadi tertarik. Dan seterusnya tentang KKN Desa Penari yang duk viral ni, filem dia ialah berkaitan tentang anak-anak muda yang mana mereka ni tak berapa nak dengar cakap. Okay? Mereka pergi tempat orang, mereka buat macam tempat mereka sendiri, mereka ingkar, mereka buat lagi kerja yang mana telah pun dilarang, dan akibat dia makan diri mereka sendiri. Okay. Hampa pergi mana tempat pun, tepi laut ke, atas gunung ke, dekat rimba ke, dekat paya ke, pergi masuk kampung orang ke, hampa tak perlu nak tunjuk hampa punya kehebatan hampa. Tak perlu hampa nak tunjuk akan kekuatan hampa. Tak perlu hampa nak mencabar orang. Tak perlu hampa nak kata hampa tak takut dengan siapa-siapa. Hampa tak goyah lah dengan, ataupun tak goyang lah dengan makhluk-makhluk yang hampa tak nampak. Jangan. Sebab kita tak tahu kemampuan mereka ni tak kat mana. Sebab dalam Al-Quran pun dah tertulis akan kewujudan mereka. Dan seharusnya kita umat manusia ni percaya dan sama-sama hidup tanpa perlu ada rasa-rasa yang macam untuk mencabar. Okey, dan apabila hampa mencabar depa dan kemampuan depa tu melebihi hampa, maka terjadilah benda-benda yang tak elok. Jadi hampa, untuk pandangan cik, cerita ni bagus sebab dia memperingatkan kita tentang kelalaian anak-anak manusia, yang mana akhir dia berakhir dengan tragedi. Kerana dalam filem ni ada 2 watak yang meninggal dunia. Okey, jadikan peringatan kelak. Okey hampa, next time cik akan cerita-cerita lain pula. Harap hampa dapat klik like, subscribe dan juga komen. Okey, bye hampa. Assalamualaikum.